baca secara percuma melalui internet ke, ataupun beli mana-mana buku saya ke, buku orang lain pun tak ada masalah, asalkan baca. Kena rajin, kena ada kena adakan masa. Kerana Nabi SAW ambil solat daripada Allah bukan mudah. Ya, iaitulah kena proses Isra Mi'raj, kena bedah dulu, kena keluarkan hati, kena basuh secara gaib. Maknanya protokol dia dahsyat. Kemudian daripada Masjid Haram kena pergi Masjid Aqsa dulu. Ada pula transit di situ, ada sebabnya. Kemudian baru dibawa ke langit, dan bukan senang. Dalam keadaan sampai malaikat Jibril tak boleh naik sampai satu tahap. Tiba-tiba begitu keadaan mulianya Nabi nak pergi ambil, dan telitinya Nabi nak pergi ambil. Dan Nabi pula waktu tu dapat 50 rakaat. Nabi turun, naik balik, turun, naik balik. Itulah hadis yang sahih. Tiba-tiba ibadah solat yang Nabi nak share the experience dengan Allah itu dengan kita, tiba-tiba kita ambil melepaskan batu di tangga saja dalam memahami dan mempelajarinya. Adakah layak kita ni ke dalam keadaan begitu nak dianggap umat Muhammad? Macam mana kita nak compete dengan orang-orang lain yang belajar dengan teliti ni? Ya, ingat, jangan jadikan alasan belajar ilmu bukan syariah sebagai alasan. Belajar pasal Perancis, kita belajar engineering, maka ustaz senanglah dah sebab exam itu terus ambil fahamnya. Kalau saudara dah mampu untuk belajar walaupun sedang belajar ilmu fardu kifayah ni, pahala saudara dah lebih besar daripada saya dengan lebih mudah. Betul? Orang yang macam kami ni memang belajar bab Islam, so ada ramai di antara orang macam kami ni yang belajar nak sijil saja. Itu out of the story lah. Tapi maknanya ada yang nak dapat ilmu dan terus amal, bagus. Kira dia dah dapat satu hala, senang kan? Seselari dia menghala ke ilmu fardu kifayah, nak belajar ilmu fardu ain pula, maka dia susah. Lebih banyak susah dan dapat lebih banyak pahala. Sebagaimana Nabi memberitahu kepada Aisyah, hazuki ala qadri nafaqatik wa nasab. Kamu punya pahala bergantung kepada, banyaknya bergantung kepada keletihan dan belanja yang kamu keluarkan. Maknanya keletihan anda mempelajari engineering, bahasa Perancis, kemudian nak belajar pula fardu ain ataupun lebih hebat tu anda mula pula belajar bahasa Arab sebab lepas ni nak baca sendiri kitab kalau boleh. Macam ada orang yang dah buat di Malaysia ramai yang telah berjaya membuktikannya. Tak kira lah mereka aliran apa sekalipun, mereka dituduh sebagai apa sekalipun, Wahabi ke apa benda, yang penting mereka sudah berjaya sampai menghasilkan buku-buku agama yang bagus-bagus dengan nota-nota kaki yang cukup bagus, dan mereka memahami bahasa Arab. Mereka boleh buat. So jadi anda pun boleh buat. Cuma tak kena tahu cara dan macam nak mengasah bakat dan time management sahaja. So ingat, Rasulullah begitu keen untuk kita belajar dengan teliti, kita kena sahut Rasulullah punya kesusahan dan ketelitian itu dengan teliti juga, bukan dengan lebih kurang. Kemudian dalam bab dosa-dosa besar pula ada 7 tadi ni, boleh rujuk dalam internet senang je. Hari ni ada Google je, rujuk dosa besar, keluar semua. Tak payah salin notah sangat, maknanya yang ada Google. Tapi Google ni semua bukan boleh pakai semua lah. Tengok dia punya quality web tu juga. Tengok situ dan tengok ada tak yang terlibat. Ada yang terlibat, ini adalah prioriti utama. Tapi jangan pula aku 7 ni, aku dah ni dosa-dosa lain tak apa. Tak boleh. Tengok gambar-gambar bogel-bogel dekat ni, tengok tak boleh. Maknanya janganlah benda ni 7 ni hilang, yang lain buat. Maknanya 7 ni yang prioriti paling kena jaga. Yang lain-lain tu kena jaga juga. Tapi itulah maknanya ilmu prioriti. Lepas tu barulah kita akan dapat menghasilkan seorang manusia yang khair ummah Nabi yang Allah kata. Iaitulah ada benda yang mesti buat, ada benda yang jangan buat, barulah jadi manusia. Kalau nak buat belaka, dia jadi manusia. Macam ada beberapa orang belajar di Jerman, rakan-rakan sana beritahu yang sudah tidak jadi manusia lagi, tapi mereka telah jadi binatang. Sebab apa? Sebab Allah kata manusia ni Allah dah bagikan lau qulubun, tetapi manusia ni Allah bagi dia hati, Allah bagi dia mata, apa nama tu, a'yunun la yubsiruna biha. Allah bagi dia mata tapi dia tidak melihatkan kebesaran dan perjanjian dia dengan Allah. Allah bagi dia walau adhanun la yasma'una biha. Allah bagi dia telinga tapi dia tidak mendengar nasihat-nasihat untuk membawa dia kepada Allah. Walau qulubun la yafqahuna biha. Dan mereka mempunyai hati tapi mereka tidak memahamkan tanggungjawab mereka ayat-ayat Allah dengan hati mereka. Allah kata mereka itu adalah sesat.
Ulaika kal an'am, Allah kata mereka itu adalah seumpama binatang ternak. Tadi saya dalam perjalanan ke sini nampak banyak lembu-lembu. Macam itulah binatang ternak. Tapi Allah kata lagi, bal hum adall, tapi dia lebih sesat lagi. Jadi lembu tu lebih mulia. Doki-doki yang saya nampak berjalan tu lebih mulia daripada orang yang sudah melupakan tujuan hidup di atas dunia ni dan berseronok. Ada pelajar-pelajar saya tak tanya, ini Perancis mesti ada ni. Kat UK pun ada juga. Liar. Nauzubillah. Kita ni memang kena berdoa saya agar tak jatuh situ. Memang hari ni kita tak. Tapi besok lusa kita tak tahu. Ya. Maka ada yang telah masuk pub, ada yang telah berzina, ada asrama, ada pun campur lelaki perempuan, ada budak perempuan masuk asrama, dia masuk bilik, dia keluar sesuka hati dan seumpamanya. Ya. UK ada, Jerman ada, di France sudah itu ada. Sama ada saudara saya tahu, saya tak tahu saudara. Ya. Baik, demikian juga dengan negara lain. Yang tak jadi manusia, dia binatang. Sebab apa dia jadi manusia? Sebab dia tak memegang amanah. Sebab Allah kata tadi, wa hamalahal insan. Manusialah yang memegang amanah tadi. Siapa yang melepaskan amanah tu, dia bukan manusia. Dia bukan manusia. Dia adalah binatang ternak yang lebih buruk daripada binatang ternak. Sebab itulah seorang yang digelar ulama di Malaysia pernah berkata, orang yang mokok ni macam lembu dia. Macam lembu dia. Jadi orang marah, apa ni cakap orang mokok macam lembu? Sebab mokok pada pandangan majoriti ulama adalah haram. Adalah haram. Bila haram? Sebab apa? Sebab mokok ni tanyalah doktor perubatan. Dalam tu dia ada tar. Dia ada tar. Tar ni kalau nak bagi faham, doktor ni kata, saya dengar dalam ceramah radio Akin. Doktor tu berceramah dalam radio. Dia kata tar ni maknanya kalau orang mokok tu, dia macam jilat tar jalan raya tu. Setiap kali dia mokok, dia jilat tar jalan raya. Okey. Lepas tu dia ada juga apa nama bahan kimia tu, benda tu ada dekat dalam ubat gegat. Jadi mana orang mokok ni dia makan ubat gegat. Ubat gegat kan, ubat yang halau lipas tu. Jadi orang mokok ni insya-Allah makan lipas tak banyak lah. Lari lipas. Ubat gegat. Kemudian dia ada juga nikotin. Nikotin ni macam dadah. Kemudian dia ada juga satu lagi bahan kimia yang ada dalam ubat shampoo lantai tandas. Jadi orang yang mokok ni dia air dia boleh untuk basuh lantai tandas. Sebab ada bahan kimia. So memang merosakkan badan. Saya tahu ada orang mokok kata, ustaz cakap banyak boleh lah, tapi tak, saya mokok, saya umur 70 tak mati lagi tau. Susah juga tu. Sebab kita dah doktor, kita cari kat doktor lah, doktor cakap apa paru sebagainya. So jadi mokok tu bila haram, dia buat benda yang haram, maka dia jadi macam tadi lah. Barhum awal lebih sesat daripada benda tu. Okay. Jadi itulah saja saya kira yang mampu untuk saya kongsikan bersama saudara-saudari. Jadi harapnya adalah sedikit manfaat, kalau tidak banyak pun, yang dapat kita fikirkan kembali dalam waktu yang kita masih sihat sebelum kita sakit, dan waktu kita masih muda macam saudara saya terutamanya, ya, yang banyak tenaganya, ya, yang masih boleh buat macam-macam sebenarnya untuk membuat permulaan jadi ulama besar pun sempat lagi sebenarnya. Betul. Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi tu, dia ni sebenarnya peniaga kat pasar je. Masa umur dia 24. Dia berniaga kat pasar, sambil-sambil dia berniaga tu, Bismillah, aku bersalah. Jadi kita berhenti dulu bersama kita Hanifah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hayya salat, hayya falah.